Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال. صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan sedikit puji syukur kepada Allah SWT pada malam ini 10 Safar maafkan saya 10 Safar 1442 Hijriah bersamaan 28 September 2020 kita sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu ini yang merupakan rawatun min riyadil jannah, terutama di taman-taman syurga Allah SWT, yang mana kita menerima barakah rahmah serta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah dari Allah SWT, dikurniakan bagi kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita teruskan kupasan pengajian kitab Tafsirul Munir juzuk 30 karangan Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili di Masjid As-Suri Allah Ta'ala. Kita sampai kepada surah yang kedua akhir di dalam Al-Quran, juga dalam juzuk 30 ini, iaitu surah Al-Falaq. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 5 ayat, sama seperti mana surah Al-Ikhlas sebelum ini, surah yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi belum berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Perbezaan pendapat dalam menentukan sama ada ianya surah Makkiyah atau Madaniyah. Surah ini dan juga surah An-Nas merupakan surah Makkiyah pada pandangan Hasan, Al-Atta, Ikrimah dan Jabir. Inilah juga pandangan kebanyakan ulama. Manakala pada pandangan Abdullah bin Abbas, menurut satu riwayat daripada Qatadah dan juga jamaah yang merupakan surah Madaniyah, dikatakan itulah pandangan yang tepat. Inilah pandangan yang tepat, wallahu a'lam. Nama surah ini namakan surah Al-Falaq kerana ia bermula dengan firman Allah. Mafhumnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tolong azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan Tuhan Falaq. Ayat pertama surah Al-Falaq, ayat pertama. Falaq artinya berpecah dan bercerai antara satu sama lain. Ia termasuklah biji benih dan tumbuhan yang berpecah dari tanah, mata air di bukit, hujan dari awan mendung dan anak dari rahim. Di antaranya juga firman Allah SWT, mafhumnya dialah pembuka tirai subuh. Surah Al-An'am ayat 96. Surah Al-An'am ayat 96. Lihat Surah Al-An'am, Surah Al-An'am ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Ialah pembuka tirai subuh. Ayat 90.
ayat 90 tu 95 terima kasih. 96 Falikul Isbah ya, surah Al-Quran Azim. Dialah pembuka tirai subuh. Ayat 96 dan juga firman yang maksud Innallaha falikul habbi wan nawa, surah Azim, pemecah biji dan bijirin. Al-An'am ayat 95, ayat yang kita baca mula tadi. Ya, baik. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, dalam surah Al-Ikhlas Allah SWT menerangkan tentang persoalan ketuhanan untuk memurnikan zat dan sifat Allah Ta'ala dari sebarang sifat yang tidak layak baginya. Manakala dalam surah Al-Falaq dan surah selepas ini An-Nas, Allah SWT menerangkan pula gangguan dan gugatan yang perlu diminta perlindungan Allah dari kejahatannya di dunia ini. Allah SWT juga menjelaskan tingkatan atau klasifikasi makhluk yang berpaling dari mentauhidkan Allah seperti golongan musyrikin dan segala jenis syaitan, baik manusia maupun jin. Surah ini telah dimulakan dengan ajaran memohon perlindungan Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya, kegelapan malam, sihir dan orang yang berhasad dengki. Kemudian disebut pula di dalam surah An-Nas anjuran supaya memohon perlindungan Allah dari kejahatan syaitan-syaitan ini, manusia dan jin. Justru itu ketiga-tiga surah ini, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dalam hadis dinamakan sebagai Al-Mu'awwizat, artinya pemberi perlindungan. Surah Al-Falaq didahulukan dari surah An-Nas kerana kesesuaian irama perkataan dengan potongan-potongan ayat dalam surah Al-Ikhlas beserta potongan perkataan Tabbat pada awal surah Al-Masad. Wallahu alam. Kandungan surah ini mengandungi permohonan perlindungan Allah dari kejahatan makhluk-makhluk, khasnya bahana kegelapan malam, para ahli sihir, pengadu domba dan para penghasad dengki. Surah ini mengandungi pengajaran dan bimbingan yang sangat bernilai untuk melindungi manusia dari kejahatan manusia lain kerana sakit hati dan dendam kesumat. Ia melindungi mereka dari bencana racun dan bencana malam apabila gelapnya semakin pekat. Berseteru ia mengandungi perkara-perkara yang menakutkan dan kejutan-kejutan yang merusingkan, lebih-lebih lagi di dalam hutan atau gua. Wallahu a'lam. Itulah dia kandungan surahnya. Kelebihan dua surah Mu'awwizah An-Nas dan Al-Falaq. Imam Muslim dalam sahihnya, Ahmad At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir, katanya sabda Rasulullah SAW mafhumnya, tahukah kamu tentang ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak ada tolak bandingnya dengan ayat sebelum ini? Surah tersebut ialah bermaksud Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan Tuhan Falaq pertama, dan ayat Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Surah pertama ayat An-Nas. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i meriwayatkan juga dari Sayyidina Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah SAW telah menyarankan kepadaku agar membaca setiap lepas sembahyang 3 surah Mu'awwizat, iaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Inilah yang disusun oleh ulama Nusantara zaman silam dalam susunan tahlil, di mana dimulakan dengan qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir, katanya tatkala aku memandu untuk tunggangan Rasulullah SAW di sebuah lorong, tiba-tiba baginda bersabda kepadaku, maksudnya, wahai Uqbah, tidakkah kamu mahu menunggang? Kata Uqbah, aku bimbang melanggar perintah Rasulullah. Katanya lagi, kemudian Rasulullah turun dan aku pula menunggangnya. Seketika kemudian baginda pula menunggang. Baginda seterusnya bersabda, wahai Uqbah, maukah kamu aku ajarkan 2 surah yang terbaik yang dibaca oleh orang ramai? Aku berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Maka baginda SAW membacakan kepadaku surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian iqamah solat dikumandangkan. Baginda tampil ke depan bersemayang lalu membaca kedua surah tersebut. Kemudian baginda melintasiku. Baginda lalu berkata, bagaimana dengan yang kamu lihat? Bacalah kedua-duanya setiap kali kamu ingin tidur dan bangkit dari tidur. Imam An-Nasa'i beriwayatkan dari Abi Abdullah bin Abis Al-Juhani bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Ibnu Abis, mahukah kamu aku tunjukkan atau mahukah aku ceritakan kepadamu tentang sebaik-baik pendinding bagi sesiapa yang menginginkan ayat pendinding? Jawabnya, tentu saja wahai Rasulullah. Baginda bersabda surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 2 surah inilah. Ibnu Katsir pula mengutarakan banyak hadis yang seerti dengannya. Kemudian beliau berkata, semua riwayat-riwayat dari Uqbah ini seperti mana hadis mutawatir, memberi satu keputusan yang tuntas dan pasti menurut pandangan ulama pengkaji bidang hadis. Itu dia tuan-tuan. Hadis berkaitan dengan 2 surah ini datangnya sebahagiannya datang dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Sudai bin Ajlan pula berbunyi, mahukah kamu aku ajarkan 3 surah yang tidak diturunkan dalam kitab Taurat?
Injil maupun Zabur, dan Al-Quran surah yang standing dengannya, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Imam Bukhari dan periwayat kitab hadis Sunan meriwayatkan hadis tentang boleh berubat dengan ketiga-tiga surah ini daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW bila ingin berbaring di tempat tidurnya setiap malam, menghimpunkan dua tapak tangannya, kemudian baginda menghembuskannya sambil membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baginda mengusap-usap dengan kedua-dua tangan sekujur jasad baginda sekadar yang boleh. Baginda mulakan dengan kepalanya, mukanya dan hadapan badannya. Baginda mengulangi perbuatan itu sebanyak 3 kali. Ini yang dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebab turun dua muawizah ini, dua surah muawizah ini diturunkan berikutan sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam terhadap baginda SAW, sebenarnya diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah. Dia tak menyihir baginda dalam sebuah perigi di Aqas At-Ta'i. Di situ terdapat gumpalan rambut baginda yang gugur selepas disikat, dan biji sisir serta tali busur panah yang disimpulkan dengan 11 simpulan yang dicucuk dengan jarum. Lalu Allah menurunkan dua surah ini. Allah takdirkan setiap kali baca satu ayat terungkailah satu simpulan. Baginda mendapati dirinya semakin ringan sehingga terungkai simpulan terakhir. Dan baginda pun bangkit berdiri dengan tangkas bagaikan baginda telah terlepas dari rasukan. Jibril mula menjampi Rasulullah SAW sambil berkata, dengan nama Allah, aku menjampimu dari sebarang yang menyakiti dirimu dan kejahatan, pendengki dan tendungan mata beracun. Semoga Allah memulihkan kesihatanmu. Wallahu a'lam. Ini dia sebab turun dua surah Muawizah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, insya-Allah. Maka kita teruskan dengan kupasan tajwid, hukum tajwid dan juga terjemahan harfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu itu man asli. Bi rabbi ra itu dibaca tebal kerana baris atas. Al-Falaq, alif lam qamariyah, falaq boleh diwakafkan jadilah dia qalqalah kubra. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri, mim nun mati jumpa dengan shin, hukumnya ikhfa haqiqi, menyembunyikan nun mati yang bertemu dengan huruf shin. Syarri ri, ra baris bawah dibaca nipis tarqiq. Ma ma asli, khalaq diwakafkan jadi qalqalah kubra. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, nun mati jumpa shin sama macam tadi juga, ikhfa hakiki. Syarri ri itu tarqiq nipis, ghasiqin ra alif di atas gha mad asli, siqin idza qaf dua bawah qin bertemu dengan hamzah pada iza, hukumnya izhar halqi, menyatakan bunyi tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Za, iza, za itu ma asli, waqab jadi qalqalah kubra. Ayat keempat, wa min syarri, sama juga nun mati jumpa dengan shin, ikhfa hakiki. Syarri ri itu baris bawah dibaca nipis. Syarrin naffatsati, an-naffatsati, an-naffatsati alif lam syamsiyah, anna wajibul gunnah didengungkan dua harakat. Naffa, fa itu mat tabi'i, ada pada bacaan tiada pada tulisan. Tha pun sama nama tabi'i juga. Fil uqad, alif lam, fil uqad alif lam qamariyah, alif lam mat sukun. Uqad itu qalqalah kubra sekiranya kita wakafkan. Dan ayat yang akhir sekali, wa min syarri, sama juga nun mati jumpa shin, ikhfa hakiki. Syarri ri itu tafkhim nipis bacaan huruf ra di bawah. Hasidin, ha alif di atas ha ma asli. Sidin idza, dal dua bawah din, tanwin bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Idza za alif di atas za itu ma asli. Hasad, jadi qalqalah kubra jika diwakafkan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu, qul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung, bi rabbi dengan Tuhan, al-falaq ini kepada cuaca subuh. Yang kedua, min dari syarri kejahatan, ma apa yang khalaq telah ia ciptakan. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan wa dan min dari syarri kejahatan ini makhluk pada waktu ghasiqin malam, idza apabila waqab ia telah gelap.
Ketiga, ayat keempat, wa dan min dari syarri kejahatan an-nafathati, perempuan-perempuan yang meniup sihirnya, fi pada al-uqad, simpulan-simpulan tali. Ayat yang akhir, ayat kelima, wa min syarri, dan dari syarri kejahatan hasidin, orang yang dengki, idza, apabila hasada, dia melakukan kedengkiannya. Wallahu a'lam. Itulah terjemahan harfiah surah Al-Falaq. Maka kita teruskan dengan tafsir, di bawah tajuk pemohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan Tuhan falaq. Min syarri ma khalaq, kedua dari kejahatan makhluk ciptaan, ini ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bencana malam bila ia gelap menyergap. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, kelima, dan dari bencana pendengki apabila dirasuk hasad. Baik, tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku mohon perlindungan Tuhan falak, dan dari kejahatan makhluk ciptaannya. Ayat 1 dan 2 surah Al-Falaq. Artinya, katakanlah wahai Nabi, berlindunglah dan mintalah naungan Tuhan waktu subuh, kerana malam telah berpisah darinya. Atau dengan Tuhan setiap sesuatu yang mencetus dan mengeluarkan makhluk lain diciptakan oleh Allah, seperti binatang, subuh, benih, biji dan segala yang berasal dari tanah dan lain-lainnya. Aku berlindung daripada Allah, pencipta segala kejadian, dan bahawa semua makhluk yang diciptanya. Di sini terdapat penjelasan dan penegasan bahawa yang berkuasa menghilangkan kegelapan, yang tentu juga mampu menghapuskan kegelapan, kejahatan, dan menyisihkan kecelakaan dari mengenai seseorang. Imam At-Tirmizi mengeluarkan sebuah hadis dan menganggap ianya sahih. Begitu juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan dengan bacaan tertentu dari tenungan jin dan tenungan mata manusia. Apabila turun kedua-dua surah ini, baginda beramal dengan membaca kedua-duanya dan meninggalkan yang lain daripada itu. Imam Malik mengeluarkan dalam kitab Muwatta daripada Sayyidatuna Aisyah bahawa Rasulullah SAW apabila demam atau sakit, baginda membacakan untuk dirinya dan surah pelindung ini, dan kemudian baginda menghembuskannya di tempat yang sakit. Apabila kesakitannya semakin teruk, akulah ini Sayyidatuna Aisyah yang tolong membaca untuknya dan menyapukannya ke jasad baginda kerana mengharapkan keberkatannya. Setelah Allah SWT menyebut tentang bermohon perlindungan daripada kejahatan segala makhluk, secara umum Allah SWT menyebut pula secara khusus 3 golongan sebagai peringatan bahawa ia merupakan kejahatan yang amat berbahaya, amat penting untuk diminta perlindungan dari kejahatannya. Pertama, dari bencana malam bila ia datang menyergap. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari bahaya malam bila kegelapannya tiba. Justru malam mengandungi pelbagai perkara yang menakutkan dan mata bahaya seperti binatang buas, serangga yang melata di atas muka bumi, serta orang-orang jahat yang selalu melakukan kerosakan. Kedua, dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu atau perempuan-perempuan sihir, kerana mereka meniup dengan air liur mereka pada simpulan benang apabila mereka melakukan sihir. Abu Ubaidah berkata, mereka merupakan anak-anak perempuan Labid bin Al-Asam Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Ketiga, dan dari bencana pendengki apabila dirasuh hasad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan golongan pendengki apabila mereka mengatur muslihat dan kedengkiannya. Dengki telah mengharapkan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang yang didengki itu hilang. Pedoman hidup dan hukum wakam. Surah ini akhir sekali Surah ini mengajar manusia cara memohon perlindungan dari segala perkara yang buruk di dunia dan di akhirat, iaitu kejahatan manusia, jin, syaitan, dan kejahatan binatang buas serta binatang yang melata, bencana, api dan dosa, hawa nafsu, kejahatan amalan, dan kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan keburukan yang terbit dari diri orang meminta perlindungan itu sendiri. Andainya dikatakan bahawa surah ini juga diturunkan untuk menjadi penyembuh dan peninding bagi Rasulullah SAW, maka pendapat ini tidaklah salah. Justru hadis yang menceritakan sebab turun surah ini adalah hadis sahih yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Kesan sihir terhadap Nabi hanyalah sekadar baginda rasa sedikit pening dan sakit kepala dalam keadaan tertentu. Inilah yang dimaksudkan dengan khayal dalam hadis yang berkaitan. Khayal ini berlaku di kala jaga maupun tidur. Namun demikian, ia tidak sedikit pun mempengaruhi kewarasan baginda. Demikian juga ia tidak mempengaruhi perkara yang berkaitan dengan wahyu dan mesej ketuhanan yang disampaikan. Justru Allah memang memelihara baginda
daripada sebarang perkara yang tidak baik, fikiran yang kacau dan selabut serta tekanan mental. Allah SWT berfirman mafhumnya, dan Allah lah yang memeliharamu daripada gangguan manusia. Surah Al-Maidah ayat 67. Intilah surah Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 67 ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Surah Azim. Itu dia ayatnya. Yang ketiga, di dalam mengajar kita cara memohon perlindungan Allah, mengkhususkan supaya kita memohon pertolongannya dari 3 perkara atau golongannya. Itu pertama, malam bila kegelapannya semakin pekat, kerana malam sebenarnya disebut oleh Imam Fakhr Razi adalah saat binatang buas dan binatang melata keluar dari persembunyiannya, saat di mana pencuri dan penjahat melakukan pencerobohan, saat berlakunya kebakaran, kurangnya pertolongan, dan saat di mana orang-orang jahat bersemangat melakukan kejahatan. Yang kedua adalah sihir wanita yang meniup pada simpulan benang, wahana sihir apabila menjampi. Allah Ta'ala mengumpamakan tiupan itu sebagaimana lagak orang yang berjampi untuk merawat orang sakit. Yang ketiga, kerana orang yang dengki apabila ia sakit hati dan menyiapkan muslihatnya. Orang yang dengki mengharapkan hilangnya nikmat dan diri orang yang didengkinya, meskipun ia sendiri mungkin tidak dapat nikmat berkenaan. Dengki adalah suatu perkara yang tercela. Adapun ghaibah, ghibtah atau iri hati yang menjana persaingan, tetapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat orang lain, maka itu diharuskan, kerana ia hanya berharap agar nikmat yang sama diperolehi oleh dirinya, tidak pula suka nikmat itu hilang dari orang yang ia iri hati terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu suka bersama dan orang munafik pula suka berdengki. Dalam ayat hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa tidak boleh beriri hati ini bersaing, melainkan dalam 2 perkara. Artinya tidak dianggap salah beriri hati dalam konteks 2 perkara yang baik. Para ulama menyatakan bahawa pendengki itu tidak membawa mudarat kecuali apabila ia menyatakan hasad dengkinya dengan perbuatan atau perkataan. Dengan lain perkataan, sifat hasad itu mendorongnya melakukan kejahatan terhadap orang yang menjadi sasaran dengkinya. Oleh itu dia cuba memerangkap, menjatuhkan serta mendedahkan keaiban atau cacat cela orang berkenaan. Hasad merupakan dosa pertama yang berlaku di langit dan juga dosa pertama yang berlaku di dunia. Iblis dengki kepada Adam, Qabil pula dengki kepada Habil. Penghasad sentiasa dibenci dan tidak disukai selaknat oleh Allah SWT. Ulama juga menjelaskan bahawa sihir, tendungan mata, hasad dan lain-lain secara bersendirian tidak memudaratkan, tapi boleh memudaratkan dengan kudrat perbuatan dan iradah Allah. Kesan sihir itu dinisbahkan pada semua perkara tadi dari sudut zahirnya sahaja. Allah SWT berfirman tentang sihir, maksudnya ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Surah Azim. Maksud mereka tidak dapat mudaratkan seseorang pun dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah SWT. Itu dia tuan-tuan panjang lagi ni. Apa Meskipun kejahatan sihir, tendungan mata dan sebagainya itu pada zat dan zahirnya tidak memberi kesan seperti mana penyakit-penyakit menular seperti taun, cacar dan cacar, tapi dari sudut syarak kita dituntut berwaspada dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari sebab-sebab sihir setakat yang mampu. Ini selaras dengan sikap dan tindakan Sayyidina Umar dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam menghadapi kes taun amwas. Juga selaras dengan arahan Nabi SAW agar menghindari mata orang beracun dan lari dari penyakit kusta. Yang keempat, kebanyakan ulama mengharuskan rawatan dengan menggunakan jampi. Ini dibenarkan kerana Nabi SAW sendiri pernah mengadu sakit lalu dijampi oleh Jibril AS. Kata Jibril, dengan nama Allah aku jampi kamu dari segala yang menyakitkan kamu. Semoga Allah memilihkan kesihatan kamu. Abdullah bin Abbas pula berkata Rasulullah SAW pernah mengajar kami mengubati sakit dan demam dengan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min syarri kulli irqin ni'ar wa min syarri harrin nar. Kamu qala Rasulullah SAW, dengan nama Allah yang Maha Kuasa aku berlindung kepada Allah yang Maha hebat dari gangguan urat yang bengkak dan gangguan suhu panas yang pijar. Baginda juga bersabda, siapa yang menzahir pesakit yang belum nazak lalu mengucapkan as'alullah al-azim rabbil arsyil azim an yashfiyaka sab'a marrat syafi. Aku bermohon pada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki
Arasy yang maha hebat akan memulihkan kesihatanmu sebanyak 7 kali sehingga ia semua syait ia akan sembuh. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, katanya kita Rasulullah SAW menjadi orang sakit, baginda mengucapkan, ya, ashabal ba'su rabbun nas ashfi anta syafi ishfi anta syafi la syafi illa anta. Wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesakitan, sembuhkanlah yang sakit si fulan, kamulah maha penyembuh, tiada penyembuh lain kecuali kamu jua. Allah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjampi Hasan dan Husain dengan membacakan doa pelindung berikut, ya, u'izu kama bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, ya, atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, aku lindungkan kamu berdua dengan kalimah Allah yang amat sempurna dari yang digangguan segala syaitan dan binatang berbisa dan dari segala terungan mata yang mencela. Sayyidina Uthman bin Affan, Osman bin Abi Al-As Al-Thaqafi pula mengatakan, aku temui Rasulullah SAW ketika aku sedang sakit tenat yang hampir-hampir melumpuhkan tenagaku. Baginda lantas bersabda, letakkanlah tangan kananmu di atas tempat sakit dan ucapkanlah dengan nama Allah, aku berlindung diri kepada kegunggan Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku hadapi. Sebanyak 2 kali aku pula terbuat demikian, akhirnya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku. Diriwayatkan juga bahawa baginda SAW bila bermusafir seterusnya singgah yang bermalam atau berehat di mana tempat akan berkata, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah, aku berlindung kepada Allah dan dari bencanamu, bencana apa yang ada di dalammu atau bencana yang terbit darimu dan bahaya binatang yang melati di atas permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa atau dari binatang buas, gundar dan kalajengking, juga dari gangguan penduduk negeri ini dan bahaya makhluk yang beranak dan yang diperanakkan. Sayyidatuna Aisyah pula menyebutkan dalam hadis yang lalu bahawa Rasulullah SAW bila baginda sakit, baginda membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di tapak tangannya yang kanan dan mengusapnya di tempat yang sakit berkenaan. Pendapat yang sahih menurut ulama ialah harus meniup apabila menjampi berdasarkan dalil diriwayatkan oleh para ulama besar dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW meniup, ya, nafas tatkala berjampi. Imam Bakir mengharuskan perbuatan menggantungkan doa perlindungan di leher kanak-kanak. Jampi dilarang adalah jampi tidak diketahui sumbernya dan tidak difahami maknanya, ya. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit kupasan surah Al-Falaq, ya, untuk jadi pengajaran bagi kita, ya, yang mana, ya, kepada Allah jugalah kita berlindung dari segala mara bahaya. Dan Allah SWT memberkati kehidupan kita di dunia ini bersama semestinya anak kita, insya-Allah, bagi dunia sampai ke akhirat. Dan sekiranya ada kekurangan di mana-mana dalam kuliah ini, saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah SWT. Ada akhir sekali, kita jaga, kita ikutilah SOP, jagalah keselamatan, kesihatan diri dan kebersihan diri. Mudah-mudahan kita terlindung dari bahaya wabak COVID-19 ini. Wallahu a'lam barakallahu aku qala zata fa'zimili walakum. Dan kita tangguhkan, kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih kepada satu asma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma arhamna man hadha wa tafri badi tafri usma. Allahumma innallaha fi nuhuri adana a'udzuka min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jamahum wa shatit wa tawazil al-qisma min kibla bi ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab wa yamjil sawazim al-ahzab ihzib wa sallallahu alaihi wa sallam rahman rahim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا اكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا مسنا ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الليله المباركه من شهر صفر المبارك انك السميع العليم تب علينا مولانا انت التواب الرحيم لنا فيها اسم الله تاتنا فيها سما خلد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم توكلنا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.